Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara juru acara majlis yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia, yang berusaha Encik Muhammad Haizwan Rozali, pendaftar USIM, yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor, yang berbahagia lagi dihormati Ahli Lembaga Pengarah Datuk Wan Hashim yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, yang berbahagia dan yang dihormati dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, para profesor, pensyarah-pensyarah, pegawai-pegawai universiti, mahasiswa dan sidang hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memanjatkan kesyukuran ke Hadrat Ilahi yang telah memberi peluang kepada saya pada pagi ini bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berkongsi maklumat atau berkongsi pandangan atau berkongsi pendengaran. Sedikit sebanyak dalam kita melihat kepada terutamanya universiti kita, yang keduanya ialah dapat kita melihat perkara-perkara yang telah berlaku dan sedang berlaku dan mungkin yang akan berlaku pada masa hadapan. Saya mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa yang telah memberikan peluang kepada saya untuk dikatakan menyampaikan amanat perdana. Saya pun tak berapa berani nak sebut kerana tinggi sangat ya. Kerana kita telah ada pada 2013 ini dua amanat. Amanat pertama di awal tahun oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita. Yang kedua ialah amanat yang telah dibuat atau disampaikan atau diusahakan kepada kita oleh yang berbahagia Profesor Dr. Asma, iaitu Naib Chancellor kita. Dua amanat ini pada pembacaan saya sudah mencukupi bagi melihat hala tuju dan menentukan pandangan kita serta tindakan kita dan gerak laku kita dalam mencapai wawasan dan juga masa depan universiti ini ke mana kita nak bawa. Dengan sebab itu, saya tidak namakan ucapan saya ini amanat perdana, tetapi saya mengatakan adalah menggantikan tazkirah yang dulunya saya dijemput, tetapi oleh kerana pada ketika itu saya berada di luar negara, maka hari ini saya akan sampaikan sedikit tazkirah saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh kita kongsikan bersama. Tidak banyak mungkin saya akan sentuh hanya dalam 2-3 perkara atau 2-3 isu. Pertama ialah cabaran masa depan USIM. Yang kedua, keprihatinan USIM terhadap warganya. Yang ketiga ialah kegelisahan dan keresahan pemikiran Islam secara khususnya pemikiran akidah di dalam negara kita, spesifiknya di dalam USIM ini, di mana kita melihat isu-isu ini mungkin saya sebutkan secara ringkas bagi memastikan bahawa kita masih ada tazkirah di dalam penghayatan kita kepada universiti, kepada warga USIM dan kepada negara serta kedudukan di USIM ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama saya minta maaf sikit, suara saya hari ini ada sedikit masalah sedikit. Maklum sajalah yang dah sampai siri 7 series ni ya. Kadang-kadang kurang sikit elemen boleh lagi, kurang sikit minyak hitam tak kena gayanya,
dia tidak begitu enjinnya baik, tetapi alhamdulillah saya akan cuba sampaikan mengikut kadar apa yang telah diberikan kepada saya. Saudara-saudara dan saudara sekalian, Universiti Sains Islam Malaysia atau dulunya dikenal dengan KUIM adalah ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia sejak 13 tahun yang lalu. Dan ianya dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan aliran agama. Aliran agama kebanyakannya daripada kampung-kampung. Artinya satu bahagian generasi dalam negara maju adalah terpencil atau terbelakang atau tergelincir daripada arus perdana. Bila ianya terpencil, tersingkir daripada arus perdana, tentulah artinya mereka juga terpencil dalam apa juga program yang akan dilaksanakan. Dengan sebab itu, adalah amat penting mereka ini diberi pembelaan. Mereka ini diberi peluang. Mereka ini ditentukan oleh pendidikan yang formal, yang mempunyai masa depan, yang mempunyai taraf yang boleh bersaing pada 2020 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang menjadi hasrat pertama kerajaan. Bukan saja untuk USIM, bukan saja untuk UIA, bukan saja untuk KUZA, bukan saja mana-mana pendidikan, tetapi telah diserapkan bahan ini, hasrat ini kepada sekolah-sekolah sekarang ini dikatakan bantuan penuh kerajaan. Kita melihat bukan pembinaan daripada USIM sahaja, tetapi pembinaan dan hasrat itu mestilah melalui daripada rendahnya, menengah dan seterusnya peringkat tinggi. Alhamdulillah, hasrat dan cadangan rakyat ini didengar oleh kerajaan. Tidak memisahkan pendidikan Islam daripada arus perdana. Satu lagi tanggungjawab kita. Satu lagi amanah kita. Satu lagi KPI kita, kata orang moden sekarang ini, untuk kita laksanakan supaya ianya mencapai apa yang kita harapkan, iaitu pembelaan kepada golongan yang sudah hampir terpencil. Tuan-tuan masih ingat, sejak merdeka atau sebelum merdeka, sehingga beberapa tahun selepas merdeka, kita masih kelang kabut. Tidak ada sistem dalam pendidikan Islam. Walaupun ianya sudah diperkenalkan dengan sistem pondoknya, sistem sekolahnya, tetapi masih ada lagi kecelaruan dalam menentukan masa depan anak-anak kita. Dengan sebab itu, inilah USIM salah satu yang diberi tanggungjawab. Apabila kita ditubuhkan, kita mengambil tanggungjawab itu. Kita mengatakan sebuah pusat universiti, sebuah pusat pengajian tinggi yang berteraskan pengajian Islam, yang berteraskan pendidikan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita mengatakan pendidikan pengajian yang berteraskan Islam, apa dia? Kita menjadi pokok falsafah kita berteraskan pengajian Islam. Tuan-tuan tentu boleh jawab dah sekarang ini apabila kita duduk di USIM. Apa dia yang dikatakan berteraskan pendidikan Islam itu dan pengajian Islam itu? Ada 4-5 perkara yang perlu kita nyatakan di dalam persepsi, kepahaman dan juga pelaksanaan kita. Pertama, kita melihat bahawa apa juga pendidikan yang berteraskan Islam, artinya ilmu pengetahuan yang kita gemblenkan ialah terasnya adalah tauhid. Ilmu pengetahuan yang kita disiplinkan kepada mana-mana pihak yang kita didik adalah melalui sistem nilai. Ilmu pengetahuan yang kita sampaikan, yang kita bincangkan, yang kita kajikan, yang kita selidikkan adalah untuk menyebar luas tentang syariat Allah atau
ilmu-ilmu amali, sama ada berkaitan ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, jinayatnya, untuk menjadi sistem atau panduan sistem kepada kita dalam kehidupan kita atau membina kehidupan kita seharian dan juga di dunia dan akhirat. Hakikat ini telah sampai kepada keadaan yang sangat membanggakan apabila kerajaan menentukan sekarang ini selepas ucapan Perdana Menteri kita baru-baru ini, di mana negara akan mengubah perlembagaannya. Agama Islam sebagai agama perlembagaan akan dinyatakan selepas itu agama Islam yang mempunyai aliran ahli sunnah wal jamaah akan menjadi trust kepada perkembangan agama di sini. Perkembangan pendidikan dan perlembagaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila hal ini kita perlu, maka sudah tentu pendidikan Islam ini adalah berteraskan juga kepada membina hadarah atau tamadun, civilization, untuk bukan saja generasi kita, tetapi ialah untuk manusia sejagat. Tamadun yang kita bina berasaskan ilmu. Tamadun yang kita bina berasaskan nilai. Tamadun yang kita bina berasaskan kepada sistem hidup daripada langit dan wahyu. Dengan kita pahaminya menerusi penerokaan kajian, iaitu akal ataupun panca indera. Tuan-tuan dan puan-puan, sumber bagi pendidikan kita, apabila kita menyatakan pendidikan Islam atau pengajian Islam, pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi sumber kepada agama, sumber kepada ilmu, sumber kepada apa juga tindak laku adalah wahyu, atau kita sebut Quran dan Sunnah. Memahami sumber itu tidak lain dan tidak bukan, kita telah dikurniakan oleh Allah suatu perkara yang tidak ada dimiliki oleh orang lain, iaitu akal fikiran, iaitu kajian yang boleh kita gunakan menerusi akal fikiran. Dengan sebab itu, agama yang betul adalah agama yang bersumberkan wahyu, bukan agama yang bersumberkan kepada pemikiran manusia, bukan bersumberkan kepada falsafah, bukan bersumberkan kepada sesuatu ideologi, tetapi ia hendaklah bersumberkan kepada wahyu, dan memahami wahyu itu adalah peranan akal manusia yang Allah kurniakan kepada kita. Selagi akal itu tidak digunakan kepada perkara-perkara yang boleh menghalang menjalankan fitrahnya untuk mencapai kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Al-Quran mengatakan dalam pendidikan, dalam penyelidikan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini adalah sumber-sumber kita akal untuk meneroka. Pertama, apabila Allah mengatakan, apakah kamu tidak melihat kepada ibil, iaitu unta, bagaimana aku cipta? Kepada langit, bagaimana aku angkatkan? Kepada bumi, bagaimana aku bentangkan? Kepada bukit, bagaimana aku kukuhkan? Baik, ini adalah wahyu yang memberi iktibar kepada kita. Maka peranan akal untuk meneroka, menilai, mengkaji, menyelidik apakah rahsia ada yang disebutkan sebagai contoh, iaitu ibil. Unta artinya mewakili binatang. Langit, apa yang ada di langit. Bumi, apa yang ada di bumi. Dan apa yang ada di bukit. Untuk menjadi bahan, buku dan juga kitab yang perlu dibaca oleh akal, berpandukan pada wahyu itu,
Maka itulah yang sebab kita falsafahkan bahawa pendidikan kita di USIM ini berteraskan wahyu atau berteraskan akli dan nakli. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus memahami hakikat ini. Dan kedua-dua sumber inilah yang perlu kita pahami, yang perlu kita hayati, yang perlu kita laksanakan untuk mendominasikan makrifah, mendominasikan amalan, mendominasikan tindak tanduk kita yang boleh kita transformasikan atau transformkan kepada pembinaan insan, kepada pembinaan masyarakat, kepada pembinaan negara dan bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebutkan tadi adalah kita berada dalam cabaran global. Globalisasi, ledakan media baru. Ini semuanya menuntut lanskap pengajian kita berubah. Tidak boleh statik. Kerana pendidikan itu adalah suatu yang dinamik. Tuan-tuan dan sekalian, USIM pada masa hadapan, dahulu dan sekarang, perlu memastikan visi, misi dan juga falsafahnya atau motonya berjalan di atas lantasan yang betul. Dan kita perlu dalam melaksanakan itu sebagai suatu institusi yang bersifat akademik, maka kurikulumnya, maka apa yang kita nak berikan itu mestilah berdasarkan kepada sumber tadi yang relevan, iaitu akli dan nakli secara sepadu. Kesepaduan antara akli dan nakli itulah yang kita jadikan satu tonggak asas bagi kita menggubal apa-apa juga kurikulum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepimpinan universiti, pengurusan universiti yang terdiri daripada pegawai-pegawai, pengurusan tinggi, pengurusan sederhana, pengurusan bawahan, dan juga ahli-ahli akademik serta pelajar, harus bukan hanya memahami visi dan misi, tetapi kepimpinan universiti, pengurusan universiti, walau setinggi mana sekalipun, harus turun padang. Harus mendengar apa dia visi dan misi, kreativiti yang dibuat oleh mereka yang berada di bawah. Kalau dalam politik disebut orang-orang politik kena turun ke akar umbi. Lagi mendengar denyut jantung, denyut nadi rakyat supaya dapat kita tahu apa kehendaknya. Tetapi yang ini bukan itu. Dalam pendidikan, dalam kita di USIM ini, kita diasas turun ke bawah bagi mendengar apakah idea-idea yang kita tak sampai kepada kita, yang kita boleh implementkan. Yang kadang-kadang kreativiti dalam suatu bidang itu tidak semestinya profesor. Kreativiti dalam suatu bahagian itu tidak semestinya pakar yang membuatnya. Kadang-kadang mereka daripada bawah. Boleh kita jadikan satu bahan pemikiran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terbaca dan dulu waktu saya belajar, profesor ni memang baguslah. Tidak kita nafikan ya. Tetapi ada satu orang yang menulis. Dalam bahasa Arab ditulis, profesor ni dia kata ahli falsafah ini kata dia. Orang yang gila, ya, jangan marah profesor ya, termasuk saya ni juga dulu profesor. Orang yang gila tetapi dia adalah gembira dan bahagia. Saya pun bila membaca itu, saya pergi lihat, kaji, bertanya kepada mereka yang menulis itu. Apa you kata profesor ni orang gila tapi bahagia? Tidak, dia kata gila ni ada 99 jenis gila.
Saya kata, you nak bagi tahu profesor ni jenis apa yang you nak bagi tahu? Dia kata profesor ni gila dia, bukan gila nak ngacau orang. Gila dia bukan gila dia nak menyesatkan orang. Gila dia bukan gila dia nak menyakitkan orang atau boleh membuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Tetapi gila dia, gila dengan pandangan dia, gila dengan kajian dia, gila dengan pencapaian dia, gila dengan apa yang dipikirkan itu betul, dia nak implement. Sebab itu di akhir penulisan itu, you tak baca kata dia. Dia kata, kita nak jaga profesor seorang, lebih senang kita menjaga lembu sekandang. Minta maaf profesor, ya bukan saya nak itu. Ini gila yang positif. Gila yang baik. Ada juga jenis gila. Gila yang bekerja ni bagus. Ada yang gila tak nak kerja itu tak bagus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentadbir universiti, ahli-ahli akademik bukan hanya perlu kepada kelulusan PhD. Tetapi ahli-ahli akademik mesti mempunyai komitmen yang tinggi. Melaksanakan keperluan-keperluan yang saya sebutkan tadi. Dia perlu melihat bukan hanya penyampaian ilmu kepada muridnya saja. Itu suatu yang sudah lumrah. Tetapi apa yang perlu? Dia mesti faham dan hubungannya dengan pihak-pihak tertentu. Macam mana apa ilmu yang diberikan di dalam kelas itu adalah sangat sedikit. Tetapi dia mesti tahu apa yang berlaku di luar sana, di dalam market. Saya seorang bidang falsafah misalnya, dalam bidang akidah, dalam bidang pemikiran Islam, bukan hanya saya nak bacakan kepada pelajar ini, you mesti tahu ini, tetapi pelajar ini akan keluar. Apa yang perlu dia lakukan berdasarkan kepada kita memberi pengetahuan kepada mereka. Sebab itu pensyarah-pensyarah harus wajib mempunyai hubungan yang rapat dengan kawan sebaya di luar universiti, kawan sebaya di luar negara, sekurang-kurangnya dalam bidangnya saja. Sekurang-kurangnya. Pakar yang dirujuk oleh orang-orang kepadanya. Pensyarah, profesor, tidak harus syok sendiri di dalam bilik-bilik kajian dan bilik-bilik makmalnya saja. Tetapi dia mempunyai persepsi masyarakat. Ada isu begini, kita tahu. Sakit gigi misalnya, kita akan rujuk kepada Datuk Wan misalnya. Sakit apa? Sakit pemikiran, kita akan rujuk kepada pakar-pakar yang ada. Jadi kita menjadi tumpuan. Maka dengan sekaligus ilmu kita, kemanfaatan yang kita boleh namakan dulu Menara Gading telah mengalir kepada masyarakat. Para pelajar juga tidak kurang. Haruslah mempunyai kewibawaan, kesediaan, dan bukan saja dari segi IQ-nya, tetapi dia mempunyai kemahuan, ghirah yang tinggi bagi memiliki apa juga yang dikatakan ilmu pengetahuan yang manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penguasaan ilmu dalam bidang-bidang masing-masing adalah sangat penting. Penguasaan ilmu dalam setiap bidang yang diceburi itu memastikan atau dipastikan oleh universiti bahawa pelajar kita memang mempunyai kekuatan dalam bidang tersebut. Di samping itu, kita perlu memastikan pelajar dan juga kita sendiri menguasai bahasa yang baik. Sumber ilmu, akses untuk mendapatkan ilmu itu adalah dari segi bahasa. Seorang yang berpengajian Islam
tidak tahu bahasa Arab adalah sangat dicurigai. Disebut dia mendapat ilmu dari tingkap, bukan dari pintu. Ya. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Di samping itu, apakah ilmu-ilmu yang lain yang boleh kita akses, bahasa yang lain, maka pengajian Islam juga harus mengetahui bahasa-bahasa asing. Seperti Inggris yang sekarang ini, seperti Mandarin, seperti French, dan lain-lain. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Para saintis kita, saya pernah bercakap, perlu mengetahui, mengakses ilmu bukan hanya daripada bahasa Inggeris, tetapi juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Kerana kesemua ilmu ini adalah ada keistimewaannya dalam bahasa-bahasa masing-masing. Kita tidak mahu kita mempelajari ilmu berdasarkan kepada rujukan sekunder. Kita mahu mahasiswa kita mendapatkan ilmu daripada rujukan aslinya dan bahasa asal ilmu itu dilahirkan. Ya, kalau ulum hadis saya sebut mesti dalam bahasa Arab. Ulum tafsir asalnya daripada bahasa Arab. Usul fiqh asalnya daripada bahasa Arab. Kita nak mengambil sebagai asasnya untuk memperkukuhkan ilmu itu, mesti kita menerusi bahasa itu dan buku rujukan yang asal dalam ilmu itu. Tuan-tuan, inilah masa depan bagi universiti untuk memastikan bahawa apa yang kita keluarkan nanti mempunyai nilai yang boleh diiktiraf oleh masyarakat. Saya sebutkan tadi secara ringkasnya kurikulum bersepadu, berteras akli dan nakli. Maka kita lihat perlulah kurikulum kita pada masa depan dilihat sekurang-kurangnya 5 tahun atau 4 tahun sekali secara review yang major review. Tidak boleh kita berseronok dengan apa yang kita telah beri 5 tahun yang lepas. Pensyarahnya juga harus mempunyai pendekatan bagaimana perkembangan dalam market, dalam bidang dia. Kita mengatakan kepimpinan universiti tadi perlu turun, perlu melihat bukan hanya dari segi atas saja, top down, tidak. Tetapi atas dan bawah itu mesti bekerjasama bagi memastikan apa yang kita visi dan misikan itu berlaku. Penguasaan saya sebutkan tadi, komunikasi, bahasa dan sebagainya, ini adalah memberikan keyakinan dan jati diri kepada siapa yang kita keluarkan daripada sini. Mahasiswa yang tidak menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggeris yang baik, saya tidak yakin bila mereka keluar nanti boleh beroperasi, boleh berlaku dengan begitu mudah dan begitu terkenal di kalangan komunitinya. Tak payah di tingkat global. Komunitinya saja. Dunia sekarang ini perlu kepada komunikasi yang berkesan. Di samping itu, universiti pada masa hadapan haruslah mendidik dan memberikan peluang kepada mahasiswa kita, pensyarah kita, iaitu kemahiran yang disebut dulu Kementerian Kemahiran Insaniah. Kemahiran insaniah ini bukan artinya kemahiran main golf saja, kemahiran main bola, tidak. Kemahiran ini luas. Kita sudah belajar, saya buat contoh yang mudah saja. Ahli-ahli syariah kita dulu, ustaz-ustaz yang mengajar syariah termasuk saya, habis buku kuning itu, buku kuning ya. Buku lama kita panggil buku kuning. Kerana dah lama saya dah naik kuning. Bukan saja ilmu di dalamnya itu tak berubah, tapi bukunya tak berubah dah, kuning dah. Hafal dari kulit ke kulit. Tetapi satu hari kita dipanggil untuk menyatakan bagaimana nak transformkan ilmu ini ke dalam amali. Katalah pakar syariah, pakar apa juga, kita tak tahu. Bagaimana bermuamalat dengan bank? Bagaimana kita nak menjadi fund manager? Menguruskan keuangan.
Bagaimana kita membuat profit dan sebagainya? Kita tak tahu. Apa itu tijarah, kita belajar lama. Hafal kita, al-bai' hafal, arkan al-bai' memang hafal macam air. Tetapi bila nak transform kepada realiti, kita tidak mampu berbuat demikian. Maka orang lain yang boleh pula mengajar kita tentang muamalat, tentang keuangan Islam, tentang takaful dan lain-lain. Tuan-tuan, pada masa hadapan ini, bermula dari sekarang, jangan hairan. Orang-orang yang bukan Islam, malah tokoh-tokoh, telah memberikan ceramah-ceramah, pandangan dalam berkenaan dengan ekonomi Islam. Gocok Tong, semasa saya pergi dengan Datuk Mustafa ke Kuwait, seorang penceramah dalam bidang keuangan Islam. Ini bukan suatu perkara yang menyukarkan sekarang. Kerana akses ilmu boleh semuanya. Tetapi kalau kita tidak relevan ilmu kita bagi dalam kuliah dengan apa yang berlaku di market atau di luar, maka ilmu kita akan terasing. Kita akan tersingkir, kita akan tidak boleh berfungsi apabila kita keluar nanti. Saudara dan saudara sekalian, masa depan USIM, saya nak simpulkan dalam 2 perkataan atau 3 perkataan saja. Hendaklah siapa juga dan di mana juga dan dalam kawasan mana, dalam label mana, haruslah dia melaksanakan segala tugasnya dengan bijaksana dan hikmah. Yang kedua adalah dengan penuh jujur. Dengan penuh jujur. Kalau saudara duduk di mana sekalipun, bukan untuk membina syakhsiah kita, bukan untuk membina kedudukan kita, bukan untuk melihat satu kelompok kita, tetapi kita nak melihat generasi kita yang kita beri itu bukan kembalinya faedah kepada kita, tetapi kepada keseluruhannya. Jadi inilah yang dikatakan bijaksana, syarat pertama. Yang keduanya, kita ikhlas. Bijaksana dalam pengertian yang luas, yang dikatakan dalam bahasa Arabnya hikmah ataupun wisdom. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saya tutup tentang masa depan USIM. Kalau saya nak cerita memang banyak lagi, tetapi cukuplah setakat itu untuk renungan kita. Perkara yang kedua yang saya nak sentuh, keperhatian USIM kepada warganya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada bengkel 2011, pada ketika itu Prof Mak Muda rasa saya jadi VC, kita buat bengkel itu di suatu pusat motivasi, tempatnya di Janda Baik. Ya, nama tempat Janda Baik ke Pahang tu. Ya. Saya menyebutkan pada ketika itu, apabila kita berada 2020 menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi, apakah peranan dan respon USIM kepada dasar negara ini? Mau tak mau ia akan berlaku. Mau tak mau dia akan tetap berjalan. Kita sekarang ini warga USIM, saya dan tuan-tuan, puan-puan sekalian, semua warga USIM, kita sudah merasa tekanan kehidupan yang tidak boleh dinafikan. Dulu kita ada pendapatan 3-4 ribu sebulan, kita sudah selesa. Tetapi hari ini dah 3-4 ribu sudah digolongkan termasuk orang yang miskin, bukan fakir ya. Miskin, kerana fakir dan miskin dah biasa. Kalau bawah daripada 2,000, dia katakan kita adalah miskin tegar. Setelah saya dipilih menjadi fungsi lembaga pengarah, saya menyebutkan tentang penubuhan taska dan tadika.
perkara ini kita kena lihat dua perkara yang perlu kita bantu warga kita. Pada masa akan datang, kita tidak boleh memberi janji gaji akan naik sekian. Itu bukan kuasa kita. Kuasa kita adalah itu kerjaan. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita membantu meringankan beban sama ada keuangan atau kesihatan kepada kaki tangan kita, kerana implikasinya adalah hasil yang baik akan dapat kepada USIM. Kalau tidak, maka implikasinya USIM juga akan menanggung. Sebagai contoh, apabila saya menyebutkan tentang mesti kita mengadakan taska dan tadika yang memuaskan, yang pun sekarang ini dianjurkan oleh kerajaan dan digalakkan. Kita tahu USIM adalah masih universiti yang muda. Warganya adalah masih muda-muda. Sangat aktif dan sangat produktif. Tuan-tuan, secara mudahnya, ekonomi, saya bukan ahli ekonomi tapi nak baca. Kalau tuan-tuan ada anak 4, 3 tahun ke 10 tahun, nak hantar ke tadika di luar sana. Pertamanya kos tidak kita jamin. 4 orang sekurang-kurangnya 1,000 sebulan. Ya, sekurang-kurangnya 1,000 sebulan. Tadika yang kita hantar, yang kita tengok tumbuh seperti cendawan di keliling USIM ini, kan USIM ini universiti baru, orang-orangnya muda, aktif dan proaktif dan produktif, maka dia mencari peluang itu. Tetapi saya telah sebutkan dulu, kenapa USIM tidak membina satu taska yang baik untuk menjamin anak-anak kita ini dapat perlindungan, dapat jaminan, dapat anak-anak kita dididik dengan baik. Kita tahu tadi pendidikan sangat penting. Nabi kata kalau mak bapaknya tak kena gaya, samalah juga kalau yang mendidik anak-anak kita yang kita tinggal di taska tu, dia mengambil tempat mak bapak. Dengan sebab itu wajar USIM bagi membantu beban kepada semua tenaga kita, kita mewujudkan satu taska yang sangat relevan dan sangat baik, serta mempunyai pendidikan di dalamnya yang kita ini pakar-pakar belaka. Boleh kita sumbangkan di situ, maka ibu bapa yang mengantar anak-anak ke situ, pertama dia terjamin. Dan dia merasakan senang untuk melihat anak-anaknya di situ. Jadi, kalau itu berlaku, maka hasil pekerjaan yang dicurahkan oleh warga USIM kepada USIM adalah tentulah lebih meningkat lagi. Kalau ditakdirkan kita hantar di luar, telefon mengatakan anak tuan, anak puan demam sekarang ni sila datang ambil. Kalau kita tengah mengajar, tentu sekurang-kurangnya pemikiran kita terganggu. Kalau kita duduk di kaunter, kita juga terganggu. Kalau kita duduk di mana sekalipun, kita terganggu. Tetapi kalau kita ada taska dan tadika, pegawai disuruh memberitahu anak tuan demam, tetapi doktor kami baru sudah merawat, didapati anak tuan demam biasa, jangan bimbang. Beza tidak keadaan itu? Tentulah berbeza. Saya akan menyebut perkara ini selagi saya ada di USIM, selagi saya tidak nampak tadika itu berjalan dengan baik. Kita waktu kita bina universiti itu, kita dah buat tadika. Tetapi kita punya perancangan itu tidak sampai kepada matlamat yang kita kehendaki. Perkara yang kedua, bagi membantu tekanan dan bebanan ini, ialah masalah kesihatan. Sekarang setelah 13 tahun, baru universiti mula nak mengadakan klinik pakar berjalan bagi memberikan sumbangan juga perubatan dan juga tentang kesihatan kepada sekurang-kurangnya warga USIM, barulah orang luar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita ada memang betul doktor panel. Kita ada hospital. Kita ada doktor yang ada di dalam ini. Tetapi dalam kita bertugas, apa yang saya faham, kalau boleh, kita tak maulah queue di klinik kerjaan itu kadang-kadang sampai 3 jam belum bertemu dengan doktor lagi. Temu 5 minit, kadang-kadang dia tengok kita kerana di belakang dia masih ramai. Belakang kita masih ramai nak bertemu. Maka preskripsi yang diberi pada kita, Panadol, Opomol dan lain-lain. Apabila ini berlaku, artinya mungkin hari ini kita pergi ambil cuti 1 hari. Tetapi masih tidak sembuh lagi. Next day kita minta 1 hari lagi. Akhirnya berapa banyak kita cuti. Kerana ubat yang diberikan kepada kita tidaklah ubat yang memuaskan. Tuan-tuan, pengalaman saya makan ubat ni banyak. Ya. Saya tak nafikan. Ubat yang kita makan kadang-kadang ada harganya 50 sen sebiji, ada yang harga RM20 sebiji. Lebitol, ini doktor-doktor ada depan kita, dia tahu. Iaitu ubat yang baik, bukan terbaik, yang baik dalam mengurangkan kolesterol. Ya, Lebitol ya. Nanti siapa yang ada kolesterol ambillah tu, tapi jangan tak tanya doktor, kena ambil doktor dulu ya. Ini akan memberikan jaminan dari segi ubatan. Baru ubatan saja, pharmaceutical saja. Belum lagi dari pemeriksaan. Dan USIM mesti faham, kalau 3 hari pegawai dia bercuti, berapa banyakkah kerja yang tergendala? Berapa banyakkah pemikiran pegawai kita terganggu pemikirannya tentang kesakitan dia, tentang kesakitan anaknya, tentang kesihatan isteri atau kesihatan suaminya. Artinya, kalau kita boleh bantu mereka, adakan satu klinik yang sedang dirancangkan ini, kalau insya-Allah berjadi, kita beri kepada mereka ubat yang terbaik dengan kos yang bukannya profit orientation, service orientation. Kita akan mendapat, sepatutnya dia kalau biasa 3 hari, 4 hari cuti, kita berikan dia hanya insya-Allah dalam masa 1 hari saja. Ya, betul orang kata sembuh itu dari Tuhan, tetapi kita berikhtiar. Ikhtiar adalah wajib. Orang silap, ikhtiar tak wajib katanya. Ikhtiar wajib. Al-akhzu bil asbab, kata kaedah fiqh ni, mesti. Ambil dengan sebab. Saudara nak baik, kena makan ubat. Jangan saudara patah kaki, tapi nak pergi sapu dengan air jampi. No way. Islam tak mengaku hal seperti ini. Fizikal, mesti diubat dengan fizikal. Siapa yang tahu? Pakar doktor. Tak boleh ditiup-tiup gitu saja tuan-tuan. Ya, tak boleh ditiup-tiup itu saja. Kita baca sejarah Nabi, baca sejarah sahabat, bagaimana mereka membuat perubatan. Dengan sebab itu, kita merasakan apabila zaman kemajuan Islam yang kita selalu banggakan, sebenarnya kena ambil iktibar, Kendi, Farabi, Ibn Sina, Ibn Rus dan sebagainya, bagaimana mereka melakukan perubatan-perubatan ini. Tidak hanya dengan air sahaja tuan-tuan. Jadi ini 2 perkara kalau saya detailkan, saya fikir kita boleh membantu kaki tangan kita, staf kita, inilah dikatakan caring society. Institusi kita adalah institusi yang prihatin. Kalau tidak, kita tidak boleh memberi belakang, menyingkirkan atau meminggirkan perkara-perkara yang seperti ini. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita fikirkan. Maka dengan itu, apabila berlaku negara maju, pendapatan tinggi, kita akan boleh survive. Boleh kita entertain orang atau sebagainya, kita mampu menghasilkan produk yang baik. Ini contoh dari segi keprihatinan masyarakat, USIM kepada kaki tangannya. Perkara yang ketiga saya nak sentuh secara ringkas ialah berkenaan dengan keresahan pemikiran Islam dan pemikiran akidah di negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kita di Malaysia dahulunya tanah Melayu. Sejak beratus tahun dahulu, kita menerima Islam berdasarkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia Ahlussunnah wal Jamaah itu? Iaitu dari segi salaf dan khalafnya, orang dahulu dan sekarangnya, iaitu berpegang kepada Quran dan Sunnah serta pemikiran akal yang betul yang mengikut wahyu. Kita Ahlussunnah berpegang kepada amalannya, iaitu Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain yang muktabar. Hanafi, Hambali, Maliki, itu kita gunakan. Tetapi sehingga termaktub dalam enakmen negeri-negeri adalah kita berpegang kepada Syafi'i. Yang keduanya dari segi akidahnya kita berpegang kepada aliran pendekatan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang telah beratus tahun yang menjaga akidah kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga pendekatan akal. Dan pegangan ini telah dominan, menjadi dominan di kalangan umat Islam kita sampailah kepada hari ini. Dan kita lihat ianya memberi infak yang tinggi bukan hanya kepada amalan agama tetapi juga kepada politik negara. Kita tidak pernah bergaduh disebabkan sembahyang yang berbeza, kecuali adanya unsur-unsur politik yang masuk. Kita tidak pernah berbeza dari segi apakah kita nak sujud atas batu ataupun kita nak sujud atas sejadah ataupun kita nak sujud bagaimana. Tak pernah kita berbeza dahulu. Kita tidak pernah berbeza tentang selepas sembahyang kita baca doa. Tak ada orang marahkan kita lepas sembahyang kita baca doa mengatakan kita bid'ah. Dulu tidak ada orang mengatakan bahawa kita buat tahlil dan sebagainya itu bid'ah yang membawa kepada neraka. Dan ini dalam amalan syariah kita adalah sama, dalam pegangan akidah kita sama, dan dalam penghayatan kita juga sama. Kalau berbeza pun adalah dalam perkara remeh-temeh. Tetapi apabila dunia tanpa sepadan yang saya sebutkan tadi, semua orang boleh akses ilmu, semua orang boleh melihat, maka apa yang berlaku sekarang, pemikiran ini telah masuk ke negara kita. Apa yang dinamakan mazhab-mazhab yang ada, sama ada firak Islamiahnya atau pemikiran syariahnya, dan nilai yang telah digunakan pada masa ini. Maka lahirlah liberalismenya, lahirlah agama itu samanya, lahirlah LGBT-nya, lahirlah bahawa kalimah Allah itu boleh digunakan untuk semuanya, lahirlah apa yang dinamakan agama itu sama. Hal ini telah menjadikan resah dan gelisah kepada pemikiran akidah dan pemikiran pegangan agama di negara ini. Sehingga kita sedar dan kerajaan mengambil tindakan dan akan mengambil tindakan yang sepatutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak fokus kepada di dalam USIM. Kegelisahan ini telah berlaku dalam USIM. Apa yang berlaku di luar lebih berlaku lagi di dalam USIM. Sudah sampai kepada tahapnya sekarang ini, ada ke ustaz-ustaz kita ni membawa dayang-dayang duduk di hospital. Tuan-tuan, puan-puan, sangat menyedihkan kita. Makcik-makcik, kakak-kakak semua tertanya ya. Sekarang ini saya dah sebutkan, pernah sebut di sini. Orang boleh kahwin seorang isteri, masih isteri orang. Dia kahwin sebanyak 50 kali dengan suami dan bukan suami orang. Dah berlaku. Seorang ustaz kita, tak boleh saya sebutkan namanya, kerana ustaz sini ramai. Ya. Cuma percayalah berlaku. Duduk dalam hospital dilayani oleh dayang-dayang. Dayang-dayang itu adalah mahasiswa kita. Tuan-tuan mungkin tak tahu. Orang luar tahu, di dalam tak tahu. Ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Kegelisahan inilah akhirnya satu masa nanti akan memecah porak-porandakan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti ingat
bahawa selamanya ahli sunnah ini tidak mengajar kita perkara-perkara yang tak baik. Dengan sebab itu, saya sangat bersetuju dengan pandangan Tun Mahathir. Apabila keadaan ini berlaku, dia kata kenapalah kita yang sudah berpadu, baik duduk pegangan agama kita. Kita nak bawa aliran-aliran yang masuk ini, yang di sana kita tahu bergaduh. Di Iraq, di mana-mana negara, Syiah dan Sunnahnya, Wahabi dan sebagainya, siapa nak berani memerintah sekarang ini? Kecuali Iraq itu Saddam je dulu yang mampu. Kerana Saddam mengatakan tidak ada. Boleh siapa nak bangun dengan mazhabnya. Tetap dia mempertahankan ahli sunnah walaupun dia berpahaman komunis. Dulu. Jadi saya harap di USIM ini mengambil iktibar. Saya fikir sepatutnya tidak berlaku di USIM ini. Kerana ustaz-ustaz kita semuanya mengaji dan berdasarkan Quran dan Sunnah mempunyai akses tersendiri. Pelajar-pelajar kita dibekalkan ilmu oleh ustaz-ustaz kita atau guru-guru kita yang betul, secara transparan. Tetapi kenapalah kita pergi mengakui perkara-perkara ini walaupun diajar secara sembunyi. Adalah timbul berbagainya, bertanyakan bagaimana dengan pegangan Tuhan Harun, bagaimana pegangan mazhab dan aliran sufi itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya heran. Kenapa kita mempunyai pengajian yang secara formal, berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan amalan-amalan yang kita sebutkan secara transparan. Tak ada kita mengajar secara senyap-senyap sini, tak ada. Dalam kuliah siapa nak dengar-dengar? Mahasiswa nak dengar, pensyarah nak dengar, siapa nak dengar-dengar? Tak ada kita. Tetapi masih kita terpengaruh dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan orang yang tak pernah mengaji. Fatwa-fatwa yang datang masuk dengan tingkap, bukan dengan pintu. Tetapi kita akur. Inilah kita nasihatkan kepada pelajar kita, mahasiswa kita. You all ada mempunyai ilmu. Ada tempat bertanya. Ada tempat rujukan. Ada library yang begitu besar, kitab-kitab yang muktabar, Quran ada semuanya. Saudara boleh faham. Rujuk kepada situ. Jangan rujuk kepada yang dikatakan mengajar sains tadi, SPN nak mengajar SPN. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap benar. Janganlah perkara ini berlaku di dalam USIM berluas-luasan. Saya minta juga pensyarah dan juga pentadbir universiti mengambil perhatian dalam hal ini. Kerana universiti memerlukan satu keadaan harmoni. Satu keadaan intelektual. Satu keadaan yang boleh kita perkembangkan pemikiran kita secara sihat. Satu penyelidikan yang sihat. Satu cara pendekatan yang sihat. Bukan cara yang kita lakukan atau dilakukan oleh segolongan mereka yang saya anggap mereka ini sudah sesat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah mengambil masa 1 jam lebih. Saya fikir itulah tazkirah saya ringkas pada hari ini. Ya, saya harap apa yang saya tazkirahkan hari ini kita share lah bersama-sama. Kalau yang betul itu bolehlah ambil. Yang tak betul itu jangan diambil dan dikaji dulu dan diselidik dulu. Jangan ditelan bulat-bulat. Kerana seperti kata Imam Syafi'i dan juga Imam Ghazali, mungkin kita berkata itu kita anggap semuanya betul. Tetapi jangan lupa, dalam betul itu ada salahnya. Mungkin orang lain berkata semuanya tak betul, tetapi dalam tak betulnya itu mungkin ada betulnya. Itulah kita harus sematkan bahawa kita cintakan, kita sayangkan institusi kita dan ini tempat kita gembira berkhidmat bagi meneruskan amanah yang telah diamanahkan oleh negara dan kerajaan kita. Sekianlah saja. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.